kita duk baca banyak dalam Quran. Surah Ad-Duha, amalan kita duk baca wad-duha wal-laili idza saja. Jama dekat ayat 4, walal akhiratu khairun laka minal ula. Apa maksud dia? Dan akhirat itu khairun lak, itu lebih baik bagi kamu, minal ula, daripada dunia hak mula ni. Dunia yang kita tengok cantik, yang kita berebut, yang kita mau, yang kita sampai ketepikan agama kerana nak ambil dunia ni, Quran kata apa? Walal akhiratu khairun lak, akhirat itu yang lebih baik, minal ula, daripada dunia. Surah Al-A'la juga jadi amalan kita duk rajin baca dalam semayang. Tuhan kata apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah kata bahkan kamu semua hidup dunia tu yang jadi prioriti. Habanglah macam mana pun, pergilah mengaji berapa masjid pun dalam sebulan, ikutlah tok guru mana pun, akhirnya apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya, dunia tu yang duk melekat dalam hati kamu. Tuhan kata wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan Tuhan kata apa? Akhirat itu yang sebenarnya jauh lebih baik, dan itulah yang kekal untuk kamu esok ni. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan kita ni orang-orang yang meletakkan Allah sebagai matlamat kita. Entah kata Tuhan, benda ni kita tak kuat tuan-tuan. Kita duk kata la haula wala quwata illa billah. Kita tak ada kuat. Nampak zahir macam kuat, kita tak kuat tuan-tuan. Siapa yang boleh bagi kuat kat kita? Illa billah, melainkan Allah. Kalau Allah nak bagi kita kuat, kita kuat. Tanpa Allah tolong kita, kita tak kuat. Kita tewas dengan dunia ni. Minta Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang matlamat kita Allah, keredaan Allah. Jadikan ikutan kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu ikutan kita. Hak Nabi kata itulah yang betul. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan yang selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Yang kedua, jangan buang dunia. Kita baca hadis tadi, semua hadis berat-berat, tapi dia tidak membawa kepada satu kesimpulan suruh buang dunia. Jangan buang dunia, tapi jadikanlah dunia ni tempat untuk kita nak cari keredaan Allah. Nabi kata apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita cucuk tanam, hasil dia akhirat esok. Tak boleh buang dia. Dunia ni tak boleh buang. Kok mana pun dunia ni duk ada kat kita. Gunakan dunia ni untuk kita petik hasil baik di hari akhirat esok. Yang ketiga, insaflah. Insaflah. Berapa ramai orang yang sudah mati, rupa-rupanya mati tidak bawa bekal akhirat. Ramai dah orang mati ni, ramai dah. Mak kita, ayah kita, dulu daripada tutuan kita, jiran tetangga kita, kawan rakan kita. Bukan sikit dah orang yang mati ni. Dalam kalangan hak ramai-ramai mati itu, ada di kalangan mereka ni balik tak bawa bekal untuk akhirat. Tak bawa balik bekal. Pasal apa? Pasal Quran kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah hidup di dunia ni melainkan mata'. Mata' ni seronok. Dunia ni seronok, tempat seronok. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah hidup atas dunia ni illal mata', melainkan dia tempat seronok. Al-ghurur. Dan sifat dunia ni dia menipu kita.
Kita tengok, kita nampak macam baik benda tu. Kita ligan dia, kita hambat dia, kita kejar dia, kita dapat dia, rupanya dia merosakkan kita. Sifat dunia ni ialah ghurur, menipu. Ghurur. Kau orang duk tanya, kadang-kadang dia, Ustaz, boleh tak kita main forex, foreign exchange? Boleh tak boleh main forex? Kata. Pasal apa? Dia kata pasal nampak kena-kena gaya, cepat jadi kaya. Forex dia antara contoh main duit yang bersifat ghurur. Dia ada unsur-unsur gharar. Dia soft gambling. Soft gambling. Judi cara halus. Nasib. Maka bila kita masuk pergi tengok pendapat-pendapat scholar dalam agama, hampir keseluruhan kata haram. Kerana dia ada unsur-unsur menipu. Dalam muamalat Islam tidak boleh ada unsur gharar. Unsur menipu ni tak boleh ada. Bila ada unsur menipu, tidak boleh. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Dengan kerana Allah kata wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah hidup dunia ni melainkan sifat dia seronok dan menipu, maka ramai orang yang tertipu. Pemimpin tertipu sehingga mereka leka dengan kuasa yang ada. Tak jadi pemimpin, pangkang. Bila naik jadi pemimpin, jadi bengkang. Pasal apa? Pasal dia tertipu dengan kuasa. Ulama tertipu dan leka dengan populariti. Ulama sudah jadi selebriti. Ulama yang sepatutnya menjadi ulama memimpin ummah, itu sudah jadi secondary. Memimpin ummah itu sudah jadi nombor 2. Nombor 1-nya, dia gila populariti dan dia nak jadi selebriti. Pergi mana pun orang kenal, syok jadi biskut Mary kembang. Orang ni ajak selfie, orang ni ajak selfie, dia tenggelam di dalam dunia itu. Maka ulama tertipu. Pasal apa? Pasal itulah ciri-ciri dunia. Orang kaya tertipu sehingga dia jadi leka dengan ligan duit. Sudah ada 3 million, nak jadikan 5 million, nak jadikan 10 million, nak jadikan 50 million, nak jadikan 100 million. Orang miskin tertipu. Dia kecewa dengan kemiskinan sehingga mereka melewati batas-batas kekufuran. Nabi kata kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir miskin menjadikan dia kufur. Sedangkan kaya, miskin itu ujian Allah kepada semua manusia. Siapa yang Allah uji dia dengan kekayaan, itu ujian. Kalau dia jadi orang kaya yang bersyukur dan dia banyak infak fi sabilillah, kekayaan itu memberi manfaat kepada dia. Kalau sekiranya Allah uji dia dengan kemiskinan, dia sabar dengan kemiskinan itu dan dia berusaha untuk memajukan diri. Kalau ditakdirkan dia tidak maju sampai bila-bila, usahanya itu menunjukkan kata dia sabar dengan ujian Allah. Dia menjadi satu orang miskin yang mendapat untung di sisi Allah di hari akhirat. Tapi berapa ramai manusia kaya tertipu dengan kekayaan dia dan orang miskin tertipu dengan kemiskinan dia. Suami tertipu sehingga lupa tanggungjawab dia. Isteri tertipu sehingga dia tidak taat suami dia. Anak-anak tertipu sehingga dia derhaka kepada mak ayah dia. Ibu bapa tertipu sehingga dia teralit dan tidak mendidik anak-anak dia. Ini dunia, tuan-tuan. Ini dunia. Dan dunia ni ternyata dia berjaya memperdayakan ramai orang daripada berbagai-bagai latar belakang.